Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran yang seterusnya bagi subjek Bahasa Melayu untuk tahun 5. Baik, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan beribu-ribu tahniah dan terima kasih kerana sehingga saat ini, sehingga ke hari ini, kamu masih bersemangat dan masih berusaha untuk sama-sama belajar walaupun kita menghadapi pelbagai kekangan. Kamu masih sama-sama mengikuti pembelajaran secara dalam talian. InsyaAllah, kita berdoa, insyaAllah tak lama lagi kita semua akan dapat kembali belajar secara bersemuka, secara fizikal, datang ke sekolah apabila negeri kita beralih ke fasa keempat. Sekarang kita berada di fasa kedua. Di fasa ketiga pun masih belum boleh lagi. Fasa ketiga hanya untuk murid sekolah menengah yang mengambil peperiksaan awam, iaitu tingkatan 5. Dan fasa keempat baru semua murid akan naik ke sekolah, tetapi secara penggiliran. Tak apalah, yang penting kita dapat belajar secara bersemuka, insya-Allah. Jadi sehingga kita tiba ke fasa 4, kita masih terus menggunakan kaedah PDPR dan saya mengucapkan semoga kamu sentiasa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, untuk sesi ini, kita akan fokus kepada aspek tata bahasa. Masih aspek tata bahasa. Yang lepas kita dah belajar mengenai kata penguat. Kan jelas, saya ingat lagi kata penguat, yang mana kata penguat digunakan untuk menguatkan lagi. Ni kata penguat. Untuk menguatkan lagi maksud kata adjektif ataupun kata sifat. Okey. Jadi kita dah belajar fungsi kata penguat. Hari ini kita akan pergi kepada satu lagi aspek tata bahasa, iaitu kata bantu. Lihat kat bawah ni. Tak jelas pula highlighter. Kata bantu, ya. Apa itu kata bantu? Sebelum kita baca dialog di atas ni, kita lihat dahulu petikan ataupun kita lihat dahulu maksud, definisi kata bantu. Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada predikat. Saya ulang semula, kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada predikat. Dibahagikan kepada kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Baik, nanti saya terangkan. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Contohnya, telah. Ini kata bantu ni, contoh-contoh kata bantu. Telah, akan, baru dan masih. Ada banyak lagi. Kata bantu ragam pula menerangkan ragam perasaan, melibatkan perasaan. Contohnya, mungkin, boleh, dapat dan harus. Dan banyak lagi sebenarnya. Baik, apa itu kata bantu? Okay. Kata bantu ialah kata yang kita gunakan ni untuk menambahkan lagi makna. Untuk menambahkan lagi makna tambahan. Nak bagi maksud sesuatu ayat tu lebih jelas, lebih sempurna, lebih best lah orang kata. Dia kata bantu ni, fungsi dia nampak pun bantu. Nama pun bantu. Dia membantu sesuatu perkataan ataupun sesuatu ayat itu menjadi lebih bermakna, lebih baik. Okay. Kata bantu ni dia ada dua jenis. Kata bantu ni dia ada berapa? Ada dua. Kata bantu dia ada dua jenis. Saya contek kat sini sikit lah. Ada dua. Kata bantu ada dua, iaitu ingat kata bantu ada dua jenis. Iaitu yang pertama, kata bantu aspek. Ni yang pertama. Dan yang kedua ialah kata bantu ragam. Kata bantu aspek yang pertama. Yang kedua ialah kata bantu ragam. Apa itu kata bantu aspek? Kata bantu aspek ni dia melibatkan perbezaan masa. Kata bantu aspek digunakan di dalam ayat yang melibatkan masa. Manakala kata bantu ragam pula, dia digunakan, kata bantu tersebut digunakan di dalam ayat yang melibatkan perasaan selalunya. Perasaan selalunya. Tak apa, nanti kita akan lihat contoh. Baik. Kita lihat dialog di atas, kita baca sama-sama. Jadi dalam dialog ni kata bantu yang digunakan
Dia telah diwarnakan dengan warna biru ni. Kalau awak perasan warna biru. Ini semua kata bantu. Okey, kita tengok contoh Afifi. Wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi manda. Seronok jika dapat mandi manda. Baik. Nampak kat sini ada perkataan seronok. Sekejap. Seronok jika dapat mandi manda. Jadi dapat ini merupakan kata bantu. Okey, kata bantu sebagaimana yang telah saya terangkan tadi ada dua jenis, kata bantu ragam dan kata bantu aspek. Kata bantu ragam dan kata bantu aspek. Kata bantu ragam ni atau kata bantu aspek ni dia melibatkan masa dan kata bantu ragam melibatkan perasaan. Betul tak? Jadi dapat ni kita nak kenal pasti ni kata bantu aspek ke kata bantu ragam. Kat bawah ni kalau awak lihat contoh, dapat ini merupakan kata bantu ragam iaitu melibatkan perasaan. Nampak ni perasaan kat depan ni. Seronok jika dapat mandi manda. Jadi dapat ini merupakan kata bantu jenis ragam. Ingat kata bantu ada dua sahaja, dua. Iaitu kata bantu ragam, kata bantu aspek. Baik. Ayah ada jawab. Jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati. Kamu harus berhati-hati. Harus ni kata bantu apa? Ragam ke aspek? Ragam. Nampak? Harus. Kata bantu ragam. Melibatkan perasaan. Kamu melibatkan, nampak? Berhati-hati. Kena hati-hati ni. Kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Okay, patut pula kata bantu apa? Kita akan lihat ni contoh kata patut. Apakah arus karau, ayah? Arus karau ialah arus yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Ini arus karau. Kalau awak biasa mandi pantai ataupun awak pernah mandi pantai, ketika awak mandi di gigi air tu, di gigi pantai tu, tiba-tiba ada satu arus yang menarik awak. Ombak datang ke awak, dia tolak, tiba-tiba dia tarik ke tengah. Itu dia panggil arus karau. Saya rasa kamu semua pernah alami benda yang sama. Hati-hati. Biasanya yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah punca berlakunya lemas. Nampak? Mungkin. Kata bantu apa ni? Mungkin. Kata bantu ragam melibatkan perasaan, tewas, panik. Okay, Azrul. Baru-baru ini saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Lihat ni telah. Telah ni kata bantu aspek. Nampak? Telah. Sebab kata bantu aspek ni dia melibatkan masa. Melibatkan masa ataupun perbezaan masa. Kalau baca ayat ni, nampak baru-baru ini. Ni melibatkan masa. Saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Okay, jadi telah ni merupakan kata bantu aspek. Iaitu melibatkan perbezaan masa. Okay, sambung. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah kepada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Jadi masa. Masih ditutup. Ini melibatkan masa, iaitu kata bantu aspek. Telah akan baru masih. Nampak masih. Afifi pula. Kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Akan kata bantu apa? Kata bantu aspek. Sebab dia melibatkan masa, tempoh masa. Saya akan, saya belum. Itu semua kata bantu masa. Ayah, ya. Fifi, Azrul, kamu bukan saja perlu tahu berenang, kamu juga tempat kosong. Ini ayah diterangkan lah kat sini. Ini tak apa, tak ada masalah. Nanti kita akan bincang yang ini. Baik. Setelah kita membaca dialog tersebut, jadi awak dah jumpa beberapa kata bantu yang dimasukkan di dalam dialog ini. Kata bantu ragam dan kata bantu aspek yang warna biru ni. Jelas Jadi setelah kita baca, awak nampak, oh ini rupanya kegunaan kata bantu. Bayangkan jika kata bantu ni tak ada, maka ayat tersebut menjadi tidak sempurna. Contoh wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika mandi manda. Boleh tak?
Betul tak? Betul. Ayat masih tepat. Tetapi dari segi gramatis tu agak kurang. Ayat masih tepat. Dari hukum tata bahasa betul. Kalau kita buangkan dapat ni, cubalah dapat ni kita jangan baca. Seronok jika mandi manda. Boleh, betul. Tetapi jika kita masukkan kata bantu ragam ni, lagi sempurna ayat tersebut. Seronok jika dapat mandi manda. Kita tengok yang kedua pula. Jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati. Cuba awak tak payah sebut kata bantu ni. Jika mandi di laut, kamu berhati-hati dengan arus karau. Kurang sempurna kan? Kamu juga patut tahu berenang. Kalau tak ada patut, kamu juga tahu berenang. Maka pun ayat tidak sempurna. Jadi kata bantu ni sangat penting. Sangat penting dalam menghasilkan ayat, dalam membina ayat ataupun dalam komunikasi kita sehari-harian. Memang kita gunakan kata bantu ni setiap hari kita gunakan. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar. Baik. Kita lihat sedikit contoh-contoh lain yang lebih jelas. Okey, kita lihat ni Nampak? Okey, kita baca sikitlah. Kata bantu merupakan perkataan yang hadir sebelum frasa. Okey. Sekejap close sini sekejap supaya lebih jelas. Okey. Kata bantu merupakan perkataan yang hadir sebelum frasa. Kata ini berfungsi untuk menambahkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. Yang sama maksud dengan tadi. Kata bantu aspek menimbulkan suasana masa. Nampak? Aspek je menimbulkan suasana masa yang berbeza, manakala kata bantu ragam menunjukkan jenis perasaan. Okay, lihat contohnya. Penggunaan kata bantu. Okay, kata bantu aspek. Aspek tadi apa? Aspek tadi masa. Okay. Akan digunakan untuk menunjukkan kemungkinan yang akan berlaku. Contoh ayat, abang akan balik pada esok hari. Nampak? Esok hari melibatkan masa. Ataupun kata bantu aspek melibatkan masa. Nampak? Belum. Sulaiman belum mandi lagi. Pun melibatkan masa. Masih. Contohnya, Ahcing masih menonton televisyen walaupun dimarahi ayahnya. Sedang. Cikgu Kumar sedang melatih kumpulan murid perempuan menari di dalam kelas. Ini contoh-contoh kata bantu. Seterusnya. Pernah. Contoh ayat. Ustaz Zahir pernah ke Mekah 3 tahun yang lalu. Okay. Sudah. Aminah sudah mengemas biliknya. Telah. Maimunah telah mengetahui bahawa buah limau itu masam. Baru. Ibu baru membeli mesin basuh yang baharu itu. Okay. Yang ini yang baru ni Baru ni awak kena tahu bezakan antara baru dengan Awak kena tahu bezakan antara baru dengan baharu. Okey, baru melibatkan masa, baru membeli. Baru sampai, baru tiba. Baru semalam contoh Baru semalam saya makan contoh. Ini melibatkan masa. Kalau baharu melibatkan keadaan. Mesin basuh yang baharu, kereta baharu, ayah saya baru sahaja. Baru sahaja tu melibatkan masa. Tapi kalau baharu melibatkan keadaan, melibatkan jenis ataupun keadaan. Contoh ayat contoh ayat ni lah. Ibu baru membeli mesin basuh yang baru. Jadi baru yang di atas yang pertama ini melibatkan waktu. Baru je beli. Itu. Baharu yang kedua ni, ejaannya BAHARU ni melibatkan situasi ataupun melibatkan jenis keadaan mesin tersebut. Baharu ke, buruk, lama ke, usang ke, uzur ke, itu jenis sifat dia Jelas jelas. Baru ni melibatkan masa, yang baharu kat bawah ni melibatkan sifat benda tersebut. Jadi selepas ini apabila awak nak menggunakan perkataan baru atau baharu, sila gunakan dengan tepat. Contoh lain. Ayah saya baru saja. Saya ulang balik. Saya boleh tulis tak? Boleh. Ayah saya baru sahaja membeli kereta baharu. Nampak? Ayah
Saya baru sahaja membeli kereta baru. Jadi penggunaan ni kena tepat. Kena tepat kedudukan dia. Baru yang pertama melibatkan masa. Tempoh masa. Maksudnya baru je beli. Baru tadi ke, baru semalam ke, baru minggu lepas ke. Baharu yang di bawah melibatkan keadaan kereta tersebut. Sifat kereta tersebut. Jelas itu beza antara baru dengan baharu. Baik. Mula. Masih dalam kata bantu aspek ni, mula. Kereta api itu mula bergerak secara perlahan-lahan. Jelas? Baik, sekarang kata bantu ragam pula. Kata bantu ragam tadi melibatkan apa? Perasaan. Boleh. Contoh ayat, kamu boleh ke tandas setelah menyiapkan kerja rumah itu. Dapat. Rajesh dapat menyiapkan projek itu dengan cemerlangnya. Harus. Pegawai itu harus bersara kerana masalah kesihatan. Mesti. Zaidi mesti bertanggungjawab terhadap kebakaran itu. Kita patut bersyukur kerana masih memiliki negara yang aman. Jelas Seterusnya, yang kedua. Lihat yang ini. Pasti. Kami pasti berjaya jika berusaha dengan kuatnya. Tentu. Hamid tentu hadir ke kelas hari ini. Hendak. Kamu hendak menonton wayang dengan kami esok? Mahu? Beliau mahu melanjutkan pelajaran di Mesir. Ingin. Kami ingin menyelesaikan masalah yang sukar itu. Mungkin. Kami mungkin ke Kota Baru petang ini dan enggan. Hang Jebat enggan membunuh Hang Tua kerana kesetiaannya. Baik, berikut yang kita telah baca tadi merupakan contoh-contoh kata bantu ragam. Dan juga sebelum itu kata bantu aspek. Jelas kata bantu ragam dan kata bantu aspek. Baik. Jadi jika awak dah jelas penggunaan kata bantu, kita minta ataupun saya minta awak laksanakan sedikit latihan. Latihan ini praktis 1 dan praktis 2. Baik. Saya minta awak laksanakan latihan praktis 1 dan praktis 2. Di dalam buku latihan tata bahasa salin semula ni, di dalam buku latihan tata bahasa ataupun mana-mana buku latihan yang sesuai. Okay, contoh 1. Awak salin macam biasa. 1. Mereka tengah membaca buku itu. Arahan soalan dia apa? Nyatakan penggunaan kata bantu aspek dalam ayat di bawah sama ada betul atau salah. Jika betul awak tandakan right ataupun tandakan saja, atau salah awak pangkahkan. Contoh, mereka tengah membaca buku itu, kata Zaki kepada ibu. Baik, mana kata bantu? Tengah. Tengah ni kata bantu. Jadi kata bantu tengah ni betul atau salah dalam ayat ni? Tengah membaca. Betul atau salah? Ya, kurang tepat. Sepatutnya mereka sedang membaca buku itu. Jadi kalau salah, awak pangkahkan. Okay, contoh kedua. Datin ataupun soalan kedua. Datin Asma akan merasmikan majlis ini petang nanti. Akan. Mana kata bantu dia? Akan. Jadi macam ni caranya untuk awak kenal pasti sama ada ayat tersebut betul atau salah penggunaan kata bantunya. Langkah pertama awak dikendaki mengenal pasti dahulu mana kata bantu. Mazlin pernah ni kata bantu. Jadi awak highlightkan dulu ataupun tandakan dulu kata bantu. Pak Halim telah sedar. Telah. Bunga mawar yang dibeli oleh Haris sedang. Tak. Mak Uda masih. Faizal sedang melayari internet. Sedang. Pisang goreng itu sudah habis dibeli. Sudah. Lelaki itu selalu melepak di kedai. Selalu. Keputusan PT3 akan diumumkan pada minggu depan. Akan. Kenal pasti dahulu mana yang kata bantu. Jadi dah kenal pasti, baru kita tahu penggunaan kata bantu tersebut betul atau salah. Jadi Datin Asma akan merasmikan majlis itu majlis ini petang nanti. Betul atau salah? Ya, betul. Mazlin pernah membasuh pinggan di dapur. Betul atau salah penggunaannya? Pernah.
Sepatutnya mungkin sudah membasuh pinggan di dapur ataupun akan membasuh pinggan di dapur. Pernah ni kurang sesuai, maka salah. Dan begitulah seterusnya sehingga soalan yang ke-10. Awak cuma pangkah atau untuk jawapan yang salah dan tandakan betul untuk jawapan yang betul. Baik, praktis 2. Isi tempat kosong dengan kata bantu ragam yang sesuai. Ini senang. Awak isi saja tempat kosong ni menggunakan kata bantu yang sesuai. Contoh, kami tempat kosong bersiar-siar di taman bunga jika kerja rumah telah disiapkan. Maka apa jawapannya? Kami akan. Contoh kami akan bersiar-siar di taman bunga jika kerja rumah telah disiapkan. Jadi macam ni saja kaedah untuk menghasilkan ataupun untuk menyiapkan latihan yang diberikan ini. Jadi saya rasa cukup setakat ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada permasalahan ataupun ada pertanyaan, awak boleh message saya melalui Telegram ataupun WhatsApp. Sampai bertemu lagi pada sesi ataupun pada waktu pembelajaran yang seterusnya. Semoga pembelajaran yang sedikit ini memberi manfaat yang besar kepada awak dan saya. Sampai bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.